Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya telah pun kita sediakan untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya, cuma seorang, tetapi seorang lagi tetamu akan kita hubungi melalui Skype. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah pencemaran sungai, atasi kelemahan dalam pengurusan lembangan sungai. Dan tetamu yang menemani saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia, Encik Fazil Ismail, Encik Muhammad Fazil Ismail, iaitu pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Hak Ehwal Pengguna Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN. Jadi, terima kasih, Tuan. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Tuan. Sihat, ya? Alhamdulillah. Dan seorang lagi tetamu yang akan kita hubungi nanti melalui kemudahan Skype ialah Insinyur Dr. Zaki Zainuddin yang merupakan pakar kualiti air dan permodelan kualiti air. Dan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda seperti biasa, 0326979768 dan juga 0326979767. Dan seperti biasa juga lah, anda boleh mengikuti kami secara live sebenarnya di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang menarik lah. Ini Tuan Fazil ya. Kadang-kadang mungkin dianggap sensitif juga. Tetapi ia perlu diperjelaskan kepada penonton-penonton kita. Gangguan bekalan air Selangor berlaku lagi baru-baru ini. Dan ini semacam menimbulkan kegelisahan sebenarnya di kalangan pengguna-pengguna di Selangor khususnya. Apa yang berlaku sebenarnya, Tuan? Baik, terima kasih Tuan. Saya akan ceritakan latar belakang dan apa yang berlaku di insiden pencemaran tersebut. Untuk makluman, kami telah menerima berita tentang pencemaran ini sekitar jam 4.30 petang pada 4 Oktober yang lalu. Jadi pencemaran bau ini, untuk makluman, dikesan melalui kaedah konvensional ataupun kaedah manual oleh kaki tangan daripada pengurusan air Selangor. Mereka pergi di kawasan itu, terdapat bau yang sangat kuat. Maka dilaporkan kepada pihak kementerian, pihak SPAN dan juga yang berkaitan seperti Juruterang Alam Sekitar dan sebagainya. Berpunca dari pencemaran tersebut, maka muka sauk ataupun tempat pengambilan air mentah ni terpaksa tutup. Jadi ada yang bertanya kenapa kita nak kena tutup muka sauk ni. Itu antaranya adalah SOP ataupun Standard Operation Procedure, di mana untuk menjaga kualiti bekalan air itu, kita mesti pastikan dia bebas daripada sebarang bentuk pencemaran, termasuk pencemaran bau. Jadi seterusnya terdapat dua loji. Kebetulan di Sungai Semenyih terdapat dua loji, iaitu loji rawatan air Sungai Semenyih fasa 1 dan loji rawatan air Sungai Semenyih fasa 2. Yang terjejas ini adalah loji rawatan air Sungai Semenyih fasa 1, yang mana ini membekalkan bekalan air kepada kurang lebih 600 juta liter air yang dihasilkan kepada pengguna-pengguna sekitar 2.5 juta penduduk di Sepang, Putrajaya, sebahagian Petaling dan Kuala Langat yang dikeluarkan. Manakala loji rawatan air Sungai Semenyih fasa 2 pula mengeluarkan di antara kurang lebih 100 juta liter air sehari. Disebabkan itu, ada kawasan yang dapat bekalan, ada kawasan tak dapat. Disebabkan bagi LRA Sungai Semenyih fasa 2 ni, dia membekalkan di kawasan yang lain. Dan sumber bagi LRA Sungai Semenyih fasa 2 adalah daripada TAPS, Takungan Air Pinggiran Sungai. Dia tak ambil daripada Sungai Semenyih ataupun sungai-sungai yang berhampiran. Apa yang berlaku, LRA Sungai Semenyih fasa 1 bergantung penuh kepada Sungai Semenyih, itu anak-anak Sungai Semenyih, iaitu Sungai Pajam, Sungai Batang Benar dan sebagainya. Jadi disebabkan pencemaran itu, bau dikesan dan berlaku, maka LRA fasa 1 terpaksa dihentikan operasinya. Untuk makluman tuan juga, pencemaran berlaku di beberapa aliran. Kita lihat pencemaran yang mana yang dikesan tu, antaranya aliran anak Sungai Semenyih. Kalau ini disebut sebagai itu Sungai Pajam, di mana yang kita kesan masa kita buat lawatan tu adalah daripada kawasan ternakan yang terdekat adalah ternakan itik yang kita nampak, dan juga Sungai Batang Benar yang mana selepas lawatan keesokannya kita dapati ada pembuangan sisa organik. Ini terletak di kawasan penjelasan nilai di Negeri Sembilan. Kerap berlaku pencemaran berpunca daripada laluan ternakan. Ini apa yang kita menerima laporan kilang sawit dan buangan berjadual dari pelbagai sumber tuan. Termasuk buangan industri, pembinaan dan pembuatan. Ini antara bahan-bahan buangan yang kerap kita jumpa. Bahan-bahan buangan yang sepatutnya diuruskan dengan lebih baik, tapi dibuang dengan nak mengambil masa, nak kurangkan kos dan sebagainya, dicampakkan berhampiran kawasan sungai. Apa yang berlaku kalau ada hujan dan sebagainya, dia akan bawa bahan tu
masuk dalam sungai dan seterusnya mencemarkan sungai sebagai sumber air mentah utama dekat Malaysia ni. Kebanyakan bahan buangan adalah isi organik yang berbau tetapi mudah mereput secara tabii. Dia kata bau macam bangkai, macam bau bangkai. Pada tinjauan yang kita lakukan pada malam tu, untuk makluman tu ada 4 Oktober tu, malam tu jam 9 lebih kita dah ada di sana. Yang Hormat Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air pun ada turun bersama, dan juga Menteri Besar Selangor pun turun bersama pergi meninjau. Kita dapati bau itu seakan-akan bau bangkai. Jadi kita mencari, itulah kita sebut bidang tugas penguatkuasa di Jabatan Alam Sekitar, sama ada di SPAN ataupun luas ni, menyuruh kita berjalan dari satu kawasan ke satu kawasan mencari punca di mana bau itu datang. Dan sehinggalah membawa kita kepada kawasan perindustrian nilai, yang mana pada akhirnya kita menjumpai sisa buangan berjadual yang dibuang secara tidak sah tersebut. Kerja-kerja mengesan punca telah bermula untuk makluman tuan daripada 4 Oktober, daripada hari yang mana kita terima laporan tersebut, dan pihak pengurusan SPAN bersama kementerian, beberapa agensi lain seperti Jabatan Alam Sekitar, Air Selangor dan luas telah menjalankan kerja-kerja mengenal pasti punca, dan amnya 2 sumber tersebut disyaki, iaitu dalam ternakan dan juga sisa buangan yang kita temui di kawasan perindustrian nilai. Dan tindakan telah diambil. Kalau kita tengok berita hari ini pun bahawa PDRM telah maklumkan bahawa 2 suspek yang dikenal pasti telah pun ditahan pada semalam, iaitu di Kota Baru, Kelantan. Jadi ramai tanya jauh perjalanan ke sana. Jadi kita masih dalam siasatan pihak polis, kita tak nak ganggu, tapi kita berharap agar siapa jua suspek yang terlibat dalam menyebabkan pencemaran ini diambil tindakan. Kemudiannya oleh akta daripada Jabatan Alam Sekitar, akta kualiti alam sekeliling, dan juga akta industri perkhidmatan air oleh SPAN dan pihak PDRM sendiri. Okey, kita ingin juga dapatkan pandangan daripada seorang lagi tetamu kita yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype. Insinyur Dr. Zaki Zainuddin, iaitu pakar kualiti air dan permodelan kualiti air. Jadi Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Syakawi. Apa khabar? Baik, Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Doktor, berlaku lagi apa yang kita jangkakan, dan ini sesuatu yang mungkin tidak mengejutkan kita sebenarnya. Tapi pandangan Doktor, apakah perkara seperti ini sekiranya tidak diberi perhatian yang serius, mungkin gangguan bekalan air terutamanya di negeri Selangor ini akan berlaku lagi agaknya, Doktor? Yalah. Okey, terima kasih Syakawi. Actually sebenarnya satu insiden yang berlaku ni, dia ada satu perkara yang menarik jugalah bagi saya. Memang dia menyebabkan orang kata tu masalah kepada ramai orang, tapi dia sebenarnya kita ada sentuh perkara ni, Syakawi, sebenarnya dalam perbincangan kita yang sebelum ni. Betul. Hello, dengar? Ya. Kalau Syakawi ingat dulu, actually sebenarnya saya pernah cerita yang dia dikatakan salah satu punca dia daripada punca ladang ternakan kan. Ya. Kalau Syakawi ingat dalam perbincangan kita pada bulan lepas, saya pernah sentuh sebenarnya daripada segi standard pelepasan effluent, ini bukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Ingat tak saya ada sebut dalam period lepas kan? Kita ini Akta Kualiti Alam Sekeliling kan, kalau nampak Akta Kualiti Alam Sekeliling. So dalam akta ni orang kata tu kita mengawal pelepasan daripada orang kata tu 5 punca pencemaran, punca industri, punca kumbahan, punca daripada tapak pelupusan, daripada industri sawit dan juga daripada industri getah. Jadi macam saya sebut sebelum, jadi kalau kita nak katakan daripada segi pelepasan daripada segi sisa peternakan, dia tidak ada kata tu dikawal di dalam akta ini. Jadi maksud saya begini, dia satu aspek yang menariklah. Mungkin bila dia orang kata tu dia melepaskan sisa daripada dia punya premis tu, mungkin itu dia boleh diambil tindakan di bawah akta wasiat lah, macam Cik Fazil kata tadi. Tapi katalah contohnya premis tu kata okey, kami nak melepaskan premis ataupun premis lain, sama nama premis, premis melibatkan ternakan juga. Dia kata okey, kami nak rawat dulu air sisa kami untuk mencapai standard tertentu. Apa standard yang dia nak capai? Sebab dia punya kualiti tu tidak ada dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling. Jadi itu perkara yang pertama yang orang kata tu interesting lah bagi saya, menarik. Dan saya sebut sebelum ni. Keduanya, sebenarnya di bawah lembaga urus air Selangor, Enactment Negeri Selangor, Enactment Negeri Selangor ada menetapkan orang kata tu had pelepasan daripada orang kata aktiviti peternakan, Tapi
dia mengatakan bahawa dia hanya applicable untuk aktiviti penternakan yang melebihi 20,000 ekor saja. Oh. Ayam, itik, angsa. 20,000 ekor. Okay. Jadi ini di dalam akta luas. Adalah sikitlah walaupun dia tak ada di dalam akta kualiti alam sekeliling, tapi ada dalam akta luas. Tetapi isu seterusnya yang saya nak bangkitkan sini, insiden berlaku di mana? Insiden berlaku di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Jadi akta mana dia nak tengok, nak rujuk? Daripada segi had pelepasan. Okay. Jadi ini sebenarnya adalah satu menunjukkan, orang kata, salah satu daripada kengkangan dalam sistem perundangan kita yang saya nampak lah. Baru kita sentuh bulan lepas. Ya. Okey, apa ni Dr. Zaki? Sekejap lagi saya akan hubungi anda lagi. Saya nak dapat apa ni pandangan daripada apa ni Encik Fazil berkaitan dengan apa yang disebut oleh apa ni Dr. Zaki tadilah. Kembali semula kepada apa yang disebut sebagai apa ni akta kualiti alam sekeliling itu. Apakah tuan merasakan bahawa mungkin akta itu perlu dilihat semula ataupun perlu dilakukan sedikit perubahan di sana sini untuk memperkukuh dan memperkuatkan lagi akta itu untuk tindakan selanjutnya? Betul. Terima kasih tuan. Sebenarnya apa yang diutarakan oleh Dr. Zaki tadi memang ada akan kita sentuh kat sini. Iaitu sebenarnya pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui SPAN dan juga Jabatan Alam Sekitar memang melihat ada bahagian-bahagian di dalam akta yang perlu ditambah baik, yang mana perlu dilihat semula supaya sebarang benda-benda yang longgar itu dapat diperketatkan. Sebagai contoh, akta yang mana hukuman-hukuman yang terlalu ringan. Denda yang terlalu sedikit, macam yang dibangkitkan Dr. Zaki, lompong-lompong yang wujud yang boleh menyebabkan timbul situasi macam mana kita nak ambil tindakan, tak ada dalam disebut dalam akta ni dan sebagainya. Dan melalui Datuk Seri Zaini Ujang, kita punya Ketua Setiausaha, ada membangkitkan bahawa perlunya disebut sebagai penyelarasan. Untuk makluman tuan dan juga para penonton, kadang-kadang yang menjaga satu yang melibat sebarang kalau berlakunya pencemaran terhadap sumber air ini pelbagai pihak yang kalau ikutkan Datuk Seri Zaini Ujang kata mungkin lebih daripada 10 agensi yang terlibat. Kita ada Luas, kalau di Selangor kita ada Luas, kita ada Air Selangor, kita ada SPAN, kita ada JAS, kita ada JPX, kita ada berapa lagi agensi lain. Sebagai contoh, kalau pencemaran tu melibatkan disebut sebagai haiwan-haiwan ataupun sisa-sisa haiwan, mungkin kita terpaksa deal dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Kalau melibatkan aquakultur, kita terpaksa berurusan pula dengan Jabatan Perikanan. Jadi perlunya penyelarasan di mana satu pihak yang boleh kita rujuk sekiranya berlaku sebarang situasi pencemaran, walaupun pun sisa yang dikeluarkan, satu pihak yang boleh dijadikan sandaran untuk ambil tindakan terus. Kalau tidak, dia akan jadi, kita sebut sebagai red tape lah banyak. Dan proses nak ambil tindakan tu akan mengambil masa yang lebih panjang sebelum suatu kes dapat selesaikan. Benda ini yang sedang dilihat oleh kementerian, oleh Datuk Seri Zaini Ujang sendiri, iaitu nak selaraskan agensi-agensi yang menguruskan tentang air ni, sebab air ni adalah elemen paling penting. Betul. Dan yang keduanya melihat kembali kepada dua akta yang saya sebut tadi, akta kualiti alam sekeliling dan juga akta industri perkhidmatan air. Kalau ikutkan perancangan kementerian tu, kalau nak bawa kepada sesi parlimen yang akan datang. Tetapi kita melihat juga situasi COVID semasa, sama ada boleh dilaksanakan, tak boleh dilaksanakan, tapi memang kita melihat untuk segera dilaksanakan supaya mana-mana yang tak lagi relevan berdasarkan perubahan masa dan sebagainya dapat ditambah baik supaya keyakinan rakyat terhadap penguasaan air ini kembali. Itu sekarang orang tengok setakat 10,000 kecil aja. Jadi kita nak supaya rakyat faham bahawa seandainya kita kemaskini akta itu, kita kenakan satu tindakan yang lebih setimpal kepada pelaku. Okey. Kita difahamkan dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum sekali dan ada panel. Waalaikumsalam. Ini saya akan untuk bertanya mengenai secara menyeluruh tu mengenai faktor halangan dalam menangani isu pencemaran Saya tengok yang pertama mengenai masalah perjawatan, kekurangan pegawai Okey, yang kedua mengenai masalah sumber kewangan, operasi untuk penguasaan. Yang ketiga tu kurang pengetahuan, kurang kebakaran penguasaan, jadi orang yang berkuasa tu dia kurang pengetahuan. Yang keempat, pegawai berkuasa tidak mengetahui wujudnya peruntukan perundangan. Contohnya akta pemeliharaan tanah 1960 bagi menangani sungai dan air daratan Seksyen 11. Kemudian
kita ada akta macam-macam dah. Akta kualiti alam sekeliling lah, akta kerja tempatan lah, akta jalan, parit dan bangunan, akta pengairan 1993, akta jalan, parit semua lah. Namun ketegasan dalam menguatkuasa. Kemudian itu KTN lah, kita ada KTN 1965. Dia perlu digubal lah. Sebab kita tengok pembinaan rumah atau bangunan tinggalan yang berhampiran sungai, yang itu yang menyebabkan pencemaran sungai. Ini perlu dipindah. Saya minta Pak ahli panel ulas dalam hal ini. Baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Kita hubungi semula Dr. Zaki melalui kemudahan Skype kita. Doktor, kita dah pun bincang persoalan ini, dan yang menarik ialah tentang ketegasan penguatkuasaan. Dan hari itu pun doktor dah sebut bahawa ini perlu diberi perhatian yang serius, dan pemanggil kita juga bersetuju bahawa itu sebenarnya punca berlakunya pencemaran air, sungai dan sebagainya. Jadi komen sikit doktor. Ya, saya memang bersetujulah. Penguatkuasaan itu adalah satu aspek yang orang kata tu perlu dilihat. Tapi di samping itu juga saya juga melihat kepada aspek pengurusan lembangan sungai. Jadi sebab topik kita malam ni pun berkaitan dengan pengurusan lembangan sungai kan. Betul. Jadi saya juga melihat aspek itu sebab orang kata tu harus difahami lembangan-lembangan punca-punca pencemaran ni, bila dia berada di kawasan hulu muka sauk, dia mendatangkan risiko pada muka sauk. Ini disebabkan pembangunan yang berada di sana. Jadi ini orang kata tu di mana pengurusan lembangan tu orang kata tu sangat penting lah bagi saya. Itu yang saya sebut, itu tu mencegah sebenarnya, lebih baik lagi merawat. Itu bagi saya orang kata tu industri-industri yang berisiko ini tidak seharusnya berada di kawasan hulu muka sauk. Jadi mungkin saya tambah sikit apa yang Encik Fazil sebut tadi. Mungkin kita boleh senaraikan industri-industri yang kata tu punca-punca yang berisiko ataupun kita panggil tidak bersesuaian daripada berada di kawasan hulu muka sauk. Sebabnya begini, pembangunan lembangan tu dia berlaku secara berterusan. Jadi punca-punca ada saja punca pencemaran yang baru. Kalau kita dapat senaraikan punca-punca yang berisiko ini dan kita halang dia daripada masuk ke kawasan hulu, dia akan menjadi satu orang kata tu ialah dia akan satu langkah proaktif lah. Saya ambil contoh macam gini dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling yang sedia ada, kita ada something called aktiviti yang ditetapkan ataupun prescribed activity. Di mana prescribed activity dan prescribed premises ini dia perlu menjalankan aktiviti yang ada senarai lah, tapi dia apa-apa aktiviti dia tulislah apa aktiviti dia, aktiviti sama ada dia aktiviti lapangan terbang ke kilang petrokimia ke apa ke, dia senaraikan aktiviti-aktiviti dia di bawah akta tu. Kalau ada senarai dalam akta tu, dia perlu lakukan EIA, tapi itu perlu lakukan EIA. Tapi maksud saya, kita ambil konsep yang sama, kita senaraikan aktiviti-aktiviti yang berisiko ni, dan kita jangan benarkan dia berada di orang kata tu di hulu muka sauk. Jadi itu orang kata tu satu langkah pembangunan yang mampan lah bagi saya. Jadi sebab benda tu memang dah konsep tu dah ada, memang ada konsep penyenaraian tu dalam Akta Kualiti memang ada. Cuma sekarang ni kita apply dia untuk aktiviti-aktiviti yang berisiko dan aktiviti yang tidak bersesuaian. Itu pandangan saya. Okey, menarik pandangan yang dilontarkan oleh Dr. Zaki. Nanti saya juga akan dapatkan feedback daripada Tuan Fazil yang berada bersama saya di studio ini. Tapi apapun, kita akan rehat dulu buat seketika, dan kepada anda, mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi gunakanlah kesempatan ini. Panggil kami di dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979768 dan juga 0326979767. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang cukup menarik sebenarnya, pencemaran sungai, atasi kelemahan dalam pengurusan lembangan sungai. Dan saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Ridwan, dan juga komen yang diberikan oleh Dr. Zaki.
ketegasan penguatkuasaan itu, siapa yang harus ambil tindakan? Ini pun persoalan yang mungkin kelihatan mudah tetapi sukar sebenarnya untuk kita laksanakan. Komen sikit, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sebenarnya penguatkuasaan ini antara elemen terpenting. Bila satu kita panggil organisasi macam SPAN, macam Jabatan Alam Sekitar yang ada akta dia, penguatkuasaan adalah perkara yang paling utama. Sebab dengan akta, dengan tindakan yang boleh kita ambil, tapi kalau kita tidak kuatkuasakan, dia akan jadi saya sebut sebagai harimau tanpa gigi lah, toothless tiger. Kita ambil tindakan. Jadi seperti kita di SPAN ni bermula daripada kemasukan atau kewujudan Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita telah pun di dalam proses menambah jumlah penguatkuasa. Okey. Sebab kita melihat bahawa macam Dr. Zaki kata, pencemaran ni akan berlaku dan boleh berlaku di mana saja. Mengambil kira lembangan sungai yang mana kebanyakan industri berisiko berada di sana, jadi situasi pencemaran ni boleh berlaku. Kewujudan penguatkuasa yang mempunyai ilmu ataupun orang kata boleh menjalankan kerja dengan cekap sebagainya yang diketengahkan oleh pengadu adalah sangat penting. Disebabkan itu, untuk makluman, Kementerian Alam Sekitar dan Air pada 1 Oktober yang lepas telah mewujudkan dan secara rasmi disebut sebagai Unit Cegah Jenayah Alam Sekitar, UCJAS, yang menggabungkan penguatkuasa berpengalaman daripada Jabatan Alam Sekitar dan penguatkuasa daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi menjalankan kerja-kerja penguatkuasaan dengan lebih efektif. Kerana kita dapati sebelum ni JAS buat kerja JAS, SPAN buat kerja SPAN. Jadi kadang-kadang tu tak jive. Jadi apa yang kita nak, kementerian nak adalah gabungkan. Jadi kedua-duanya pun akan menjaga juga apa berkaitan alam sekitar, tapi hal ini mungkin lebih cenderung kepada menjaga sumber air kita. Jadi dengan pewujudan UCJAS ni, dengan mereka yang berpengalaman yang dah ada dalam kementerian dah lama, dalam agensi dah lama, mereka akan dapat menjalankan kerja dengan lebih cekap dan diyakini. Kes-kes berprofil tinggi seperti apa yang berlaku di nilai baru-baru ini dapat diambil tindakan dengan segera. Lepas tu tuan tengok dengan kerjasama yang erat antara agensi-agensi di bawah KASA dan juga PDRM, alhamdulillah kita dah dapat suspek lah yang kita jangka boleh bantu kita menyelesaikan masalah yang berlaku di nilai dan sebagainya. Kita nak langkah segera diambil, bukan setakat bila ada kes kita selesaikan, tapi pada waktu yang sama penguatkuasa pengalaman ni akan cari kawasan-kawasan panas, hotspot, yang mana ada kebarangkalian mungkin berlakunya pencemaran. Kalau di Selangor ni, untuk makluman, pengusaha air Selangor ada satu tim nama dia pakar. Pakar ni akan buat rondaan kawasan-kawasan perindustrian. Jadi buat orang kata apa, masuk ke dalam kilang, kadang-kadang buat spot check dan sebagainya untuk memastikan bahawa potensi pencemaran itu dapat kita tangani. Tapi saya suka juga nak merujuk kepada maklum balas daripada kita sebut sebagai orang kampung kita lah, orang Pulau Pinang tadi. Dia kata tentang kurangnya jumlah kaki tangan. Itu memang benda yang sedang dilihat. Even kalau tuan lihat daripada Jabatan Alam Sekitar pun, dia punya skop kerja sangat besar. Sangat besar. Apa-apa berkaitan dengan alam sekitar, hutan ke, air ke dan sebagainya, mereka perlu ambil bahagian, dan mereka juga dalam proses untuk menambah jumlah penguatkuasa supaya penguatkuasaan itu dapat dibuat secara lebih menyeluruh. Okey. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Cik Abdullah. Waalaikumsalam, Cik Sarkawi. Ya, saya. Dan ahli panel. Ya. Silakan. Cik Sarkawi dan ahli panel ya. Ya. Sudah kerap kali Selangor bermasalah dengan air. Terutama sekali yang duduk dekat flat tu lah, banyak flat dekat Selangor tu. Ya. Sekejap buka, sekejap tutup. Dan ada yang sampai berminggu-minggu tanpa air. Kalau kerana kemarau, satu cerita lah. Ini disebabkan paip terlalu bocor lah, sungai atau tempat simpanan air dan dam tercemar dengan bahan-bahan chemical dan kotoran. Soalan saya, kenapa tidak tukar semua paip saluran lama, dan saya cadangkan juga semua kilang-kilang yang berhampiran dengan sungai pindahkan dengan segera dan dipagar sungai berkenaan. Apa sudah jadi kalau berlaku lagi setiap kali, ini yang menjadi masalah pada rakyat Selangor yang merungut sampai sekarang. Ya. Okey.
Terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Nanti kita dapatkan pandangan Fadil berkaitan dengan isu ini. Kembali semula kepada Dr. Zaki. Sesuatu yang menarik juga Doktor, ingin mendapat komen daripada apa yang disebut oleh Tuan Fadil kita tadi lah, dari segi penguatkuasaan itu. Ia tak semudah yang kita jangkakan. Tetapi kuasa menjaga air itu diberi kepada setiap negeri, kuasa kerajaan negeri sebenarnya. Jadi apakah Doktor melihat itu juga memberikan masalah sebenarnya, terutamanya SPAN adalah di bawah Kementerian Persekutuan, di peringkat persekutuan, tetapi kerajaan negeri seolah-olah mempunyai kuasa yang lebih dalam usaha bila ada masalah air di negeri masing-masing. Jadi apakah ini juga perlu dilihat secara serius dan perlu disesuaikan dengan keadaan semasa, Doktor? Halo. Apakah Doktor dapat dengar tadi suara saya? Okey, tak apa, kita tinggalkan dulu Doktor. Jadi kita harap akan ada pembaikan dari segi audio nanti di antara saya dan juga Dr. Zaki. Okey, kembali dengan apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi. Apa yang ingin Fadil sebutkan? Terima kasih kepada pemanggil yang menyatakan dua perkara. Yang pertama, dia katakan tak tukar paip-paip lama kepada paip baru. Yang keduanya, premis yang berisiko mencemarkan sumber air ini dipindahkan segera. Kalau dapatlah, kita pun suka kalau kita dapat tukar semua paip-paip lama kepada paip baru. Tapi ada beberapa perkara yang perlu saya kongsikan dengan penonton dan tuan sendiri. Bahawasanya untuk menukar paip-paip lama ni, di dalam jajaran paip perkhidmatan yang kita ada untuk rekod 2018 adalah lebih kurang ada 120,000 kilometer panjang paip bawah tanah. Kebanyakan paip-paip yang ada perkhidmatan air ni, paip-paip besar ni berada di bawah tanah. Dan paip-paip lama itu merujuk pada paip yang telah berusia lebih 20 tahun dan sebagainya. Satunya adalah kos. Untuk makluman, secara amnya purata, kos untuk menukar 1 kilometer panjang paip bawah tanah adalah kurang lebih 2 juta ringgit. Okay. Sebab itu kalau kita rujuk pada tahun lepas 2019 ketika pengambil alihan pengurusan air Selangor oleh kerajaan negeri, Menteri Besar ada mengumumkan bahawa kerajaan negeri memperuntukkan 30 bilion untuk 30 tahun untuk penambahbaikan perkhidmatan di Selangor. Ini merujuk termasuk kepada menggantikan paip-paip lama. Satunya kos yang tinggi, yang pertama. Yang keduanya adalah kebanyakan paip-paip kita ni berada di bawah jalan, bawah tanah. Kalau kita nak tukar dalam tempoh terdekat, kita akan terpaksa wujudnya penutupan jalan yang sangat banyak. Tuan bayangkan kesesakan yang mungkin berlaku. Sebab itu penukaran paip ni memang ada untuk makluman pemanggil, memang ada, tapi dia perlu dibuat secara berjadual. Dan pada negeri-negeri yang mungkin menghadapi masalah kewangan, nak mendapatkan dana yang besar, mereka perlu bantuan geran daripada kerajaan. Bantuan geran juga diberi secara berperingkat untuk menukar paip-paip lama, paip baru. Tapi untuk menjalankan secara serentak ataupun segera, saya rasa dia akan mengambil masa lah. Sebab satunya macam saya beritahu tadi lah, kekangan dari segi kos dan kekangan dari segi paip-paip yang perlu ditukar ni adalah paip-paip yang berada di banyakkannya di bawah tanah, dan kita perlu buat secara terancang supaya tak berlakunya havoc ataupun jadi masalah lain pula nanti. Yang keduanya adalah premis yang berada berhampiran sungai untuk dipindahkan. Saya jangka dari segi itu memang nampak realistik, tetapi melihat kepada pemilikan tanah dan sebagainya, dia tak semudah yang siapa pemilik tanah, dan itu juga kita perlu deal dengan majlis bandaran dan juga kerajaan negeri dan sebagainya. Ini mengambil masa, tapi memang kita setuju bahawa premis yang berisiko mencemarkan sumber air ni tak sepatutnya berada dekat dengan sungai, sebab dia sentiasa ada kemungkinan. Pun begitu, kita juga perlu melihat dari aspek perundangan, dari segi pemilikan tanah dan sebagainya. Seandainya dapat kita tambah baik akta kita, termasuk di mana kerjasama kita dengan kerajaan negeri dan juga majlis bandaran, yang mana jika dapat dilaksanakan sangat ideal. Tapi macam saya maklumkan, dia perlu perusahaan dengan pelbagai peringkat sebelum dapat dilaksanakan. Okey, saya difahamkan Dr. Zaki dah pun dapat mendengar suara saya dengan jelas. Belum lagi. Okey. Kembali semula tentang persoalan yang saya sebut tadilah, iaitu tentang kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam usaha, ialah bukan saja untuk menguatkuasakan akta-akta yang sedia ada, tetapi mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini bila kita bercakap tentang masalah gangguan bekalan air dan sebagainya. Tetapi setakat ini, apakah pihak kementerian sendiri berpuas hati dengan kerjasama di antara kementerian dan juga negeri-negeri yang terlibat? Secara amnya
kita mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan negeri, terutama dalam anda bercakap tentang yang menjaga sumber air. Kalau di Selangor ni kita ada Luas, kalau di Johor kita ada Bakaj, kalau di Kedah kita ada Lasang, yang mana mereka ini menjaga sumber air negeri sebarang aktiviti yang melibatkan sumber air mentah negeri. Kita tidak menghadapi masalah yang besar dengan pengoperasian ataupun agensi-agensi yang menjaga sumber air negeri. Macam aktiviti ataupun penguasaan ini memang kita kerjasama dengan mereka, iaitu kita tahu matlamatnya pada akhirnya sama ada agensi negeri atau agensi persekutuan adalah memastikan bahawa sebarang masalah bekalan air dapat diminimumkan di negeri tersebut. Saya rasa takkan ada satu agensi negeri yang nak biarkan masalah berlarutan di negeri mereka. Sebolehnya kita nak selesaikan dengan sesegera mungkin. Sebagai contoh, berlakunya walaupun nilai itu berada di kawasan Negeri Sembilan, tapi Lembaga Urus Air Selangor dan juga bahagian menjaga sektor air di Negeri Sembilan juga turun. So, masing-masing nak segera menyelesaikan masalah. Di Negeri Sembilan pun mungkin khawatir kalau air itu sampai ke kawasan mereka, manakala Selangor juga nak pastikan bekalan air dapat dipulihkan segera bagi rakyat negeri Selangor yang terjejas. Jadi sekarang ni kalau kita lihat daripada situasi yang berlaku, nilai di bawah Negeri Sembilan dan Selangor yang mengalami akibatnya. Jadi tindakan tu siapa yang harus mengambil? Adakah Negeri Sembilan yang harus mengambil tindakan yang sewajarnya ataupun Selangor? Macam ditengahkan oleh Encik Dr. Zaki tadi, kalau merujuk kepada kes ladang ternakan tu, sebab dia berada di Negeri Sembilan. Jadi penguasaan bab kata Dr. Zaki tidak berada di bawah Akta Alam Sekeliling. Mungkin itu akan dirujuk kepada kerajaan negeri. Tetapi dari segi kesan terhadap pengguna di negeri Selangor. Maksudnya kalau kita lihat walaupun pencemaran itu berlaku di kesan dinilai Negeri Sembilan, tapi ianya turut menjejaskan dan aliran pencemaran itu masuk sampai ke negeri Selangor. Jadi tindakan terhadap pelaku ni akan diambil oleh pelbagai agensi. Dulu timbul juga satu persoalan semasa dalam program yang lalu lah. Mungkin masanya sudah sampailah di mana Kementerian Alam Sekitar dan Air ini harus melihat secara serius lah kewujudan industri-industri di sepanjang di tebing-tebing ganjaran sungai dan sebagainya. Perlu ditiadakan sebenarnya ataupun dikurangkan ataupun ditiadakan langsung. Jadi apa yang dilakukan oleh KASA dalam menghadapi situasi? KASA memandang serius. Walaupun saya tidak boleh bercakap bagi pihak kementerian, tapi kita di agensi ambil maklum bahawa KASA sentiasa menyatakan bahawa kita mengambil serius barang situasi di mana yang memungkinkan berlakunya pencemaran. Macam tuan kata tadi, dan juga pengadu yang memanggil tadi maklumkan bahawa premis yang berpotensi ini sepatutnya tak ada. Tapi untuk makluman, premis telah wujud sebelum ini lagi. Kadang-kadang pada 20-30 tahun lepas lagi. Jadi kita perlu melihat kepada yang kalau nak buat yang sekarang ni mungkin ambil masa. Yang terbaik adalah yang akan datang supaya tak wujud lagi. So menambah baik apa jua peraturan-peraturan supaya kita dapat highlight kepada kementerian lain yang berkaitan juga. Macam kita tadi setengahnya tak berada sepenuhnya di bawah kementerian kita. Meluluskan premis perniagaan dan sebagainya berada di bawah bidang kuasa yang lain. Jadi kita akan bergerak ataupun berkomunikasi, bergerak secara sinergi dengan kementerian lain ataupun jabatan lain supaya di masa hadapan tidak lagi berlaku situasi di mana berlaku pemberian kebenaran untuk syarikat-syarikat yang berisiko tinggi ini untuk beroperasi di kawasan berhampiran lembangan sungai. Dari pandangan SPAN sendiri lah, Fazil ya, antara kelemahan yang paling ketara lah bila kita bercakap dalam pengurusan lembangan sungai itu, apa yang SPAN lihat secara jelas dan perlu diambil tindakan segera? Okey, kita jangka macam ni. Yang kita lihat, kebanyakan pencemaran yang berlaku ke atas sumber air mentah ni adalah daripada industri. Pelepasan efluen yang tidak mematuhi standard yang ditetapkan oleh Akta Alam Sekeliling, Akta Jabatan Alam Sekitar. Kebanyakan mereka mengambil jalan mudah, walaupun macam Dr. Zaki kata dia ada standard, dia kena patuh, dia kena rawat dulu baru dia lepaskan. Jadi untuk mengurangkan kos rawatan mereka yang perlu terlibat, mereka lepaskan. Ini kelemahan di mana pihak industri tidak memandang serius atau apapun kempen yang kita lakukan, kepentingan menjaga sumber air mentah dan sebagainya. Sedangkan sekiranya macam apa yang berlaku, bagi contohlah di Sungai Gong dan sebagainya, jika sebenarnya industri yang melaksanakan itu industri berhampiran, bila bekalan air tak ada, dia punya kilang juga yang terjejas. Jadi mereka tak melihat pada situ. Kita lihat kelemahan utama adalah yang mereka kurang kesedaran, tapi pada waktu yang sama kita perlu menaik ataupun menambah baik akta supaya denda-denda yang rendah ataupun tindakan hukuman penjara yang tidak setimpal ditambahkan supaya mereka ini
orang kata bila berlaku satu kes kita beri mungkin sekarang ni kita katalah maksimum 500,000. Mungkin kemudian ni kita boleh letak mungkin 4-5 kali ganda lebih tinggi. Bila dah kena denda sampai 5 juta, 10 juta, mereka akan berhenti dan melihat bahawa kerugian dari pihak mereka dan juga kesan sampingan ke atas orang ramai. Tekanan-tekanan yang diterima daripada orang ramai yang terkesan akibat pencemaran tersebut. Jadi kelemahan kalau tuan tanya saya, yang pertamanya kesedaran sendiri di kalangan pengusaha-pengusaha, dan juga yang keduanya kita kena menambah baik yang sedang dilaksanakan oleh kementerian, akta-akta kita, dan yang ketiganya bergerak secara bersama. Agensi-agensi yang terlibat dalam jaga sumber air ini diselaraskan, bergerak secara bersama supaya sekiranya berlaku apa-apa kita dapat ambil tindakan segera dan menyelesaikan sebarang isu dengan cepat bagi menjaga kemaslahatan pengguna. Dari pandangan SPAN sendirilah, mungkin apa yang berlaku di Selangor ini adalah sesuatu yang seolah-olah ialah begitu menyedihkan dan menyusahkan rakyat di negeri Selangor sendiri. Tetapi daripada situasi terkini yang ada sekarang ini, terutamanya bila kita lihat masih lagi ada industri-industri yang diwujudkan di muka sawuk dan sebagainya, apakah tuan melihat bahawa ini bukan kali terakhir sebenarnya, ianya akan berlaku lagi gangguan bekalan air disebabkan oleh pencemaran air? Baik, back to basic pada tuan, pada saya selagi tak ada kesedaran, selagi kita boleh buat sebanyak mana kempen pun, tapi selagi tak ada kesedaran di kalangan orang kata awam lah, kita sendiri, maka akan ada kemungkinan untuk berlaku lagi pencemaran-pencemaran sebab sistem yang ada ni ataupun sungai yang ada ni agak fragile. Tuan masukkan minyak, tumpahkan minyak dalam tu, dia akan menyebabkan gangguan terhadap sistem air. Jadi setengah kita ni ada kurang kefahaman ataupun tidak begitu faham tentang apa maksud pencemaran. Kalau dia cuci dia punya ladang dan sebagainya, kita kata salah ni, tapi saya cuci ladang je. Dia tak tahu bahawa bahan-bahan buangan tu boleh menjejaskan kualiti air tu. Ada orang ambil berniaga minyak daripada ni, dia buang dalam longkang dan air daripada longkang tu masuk ke sungai dan mencemarkan sungai. Jadi dia kata tak ada apa-apa, saya cuma cuci pinggan saja dan minyak-minyak itu saya buang ni je. Sedangkan ada syarat-syarat dia, seperti kalau kedai makan ni dia kena pasang perangkat grease dan sebagainya. Jadi kelemahan ataupun memandang mudah terhadap aktiviti yang kita buat pembersihan ataupun kilang dan sebagainya itu kadang-kadang menjadi faktor juga yang mana kita tak sedar kita penyumbang. Dan macam meladang itik dan sebagainya. Kita tak ada, kita buat macam biasa saja, tapi sebenarnya apa yang dilepaskan tu tak mengikut standard dan mempunyai effluent tercemar yang akan menjejaskan kualiti air itu sendiri. Okey, saya difahamkan Dr. Zaki sudah pun dapat menerima suara saya semula. Jadi mungkin kita ingin berkongsi sesuatu juga dengan Dr. Zaki yang agak lama sebenarnya terputus hubungan bersama kita di ruang bicara ini. Baik, Dr. Zaki, ini kita bercakap tentang penguatkuasaan tadilah. Soalan saya kepada Dr. Zaki, bila kita bercakap tentang kuasa ialah menjaga air itu terletak pada kerajaan negeri, dan walaupun kita ada kementerian alam sekitar dan air, tetapi mungkin kuasa yang ada kepada kementerian ataupun kepada KASA ini sendiri mungkin tidak boleh mengatasi kuasa yang ada kepada negeri-negeri yang menjaga tentang persoalan air, soal air ini. Jadi apakah anda melihat ini pun perlu dilihat secara serius, dan itu yang kadang-kadang mengakibatkan berlakunya sesuatu yang ialah mengecewakan pengguna-pengguna sendiri, Doktor? Ya, terima kasih Syakawi. Lama terputus tadi. Tapi tak apa. Ya, betul lah. Okey, berkenaan dengan memang benar bidang kuasa sumber air memangnya berada di bawah kerajaan negeri lah. Ya. That's why tadi apa yang Encik Fazil kata tadi pasal kerjasama antara kementerian sekarang ni ada kementerian air, agensi-agensi yang terlibat, itu satu langkah yang baguslah. Tapi itu hanya agensi di peringkat persekutuan. Sebab ada lagi agensi di peringkat negeri yang orang kata tu yang terlibat yang secara langsung dengan pengurusan sumber air. Jadi orang kata tu tindakan hanya di pihak kerajaan persekutuan tidak memadai. Dia harus ada kerjasama dengan kata tu agensi-agensi di peringkat negeri. Jadi bagi saya, that's why saya berpandangan perlu ada satu penyelarasan. Sebab setiap agensi itu dia memainkan peranan dia masing-masing dalam memastikan aspek kawalan pencemaran,
aspek kawalan resap sungai, aspek macam Cik Fazil kata tadi pembuangan air air grey water, silage dan sebagainya. Jadi bagi saya telah pernah sebut perkara ini sebelum ni. Ini kita harus menetapkan sasaran. Ini sasaran kualiti air. Jadi sasaran kualiti air ni adalah untuk kita letakkan dia mengikut jarakan-jarakan sungai, mengikut segmen-segmen sungai. Kita semua tahu pengklasifikasian sungai kita dia ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. So apa yang kita buat sekarang ni, kita ambil sampel, kita kata sungai itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 5 dan sebagainya lah. Tapi apa yang saya cadangkan adalah kita tetapkan sasaran. Sasaran. Maksudnya kalau di kawasan hulu sungai itu kita nak dia kelas 1. Kalau segmen sungai bawah sikit dia kelas 2. Bawah lagi kelas 3. Kita jangan sampai kelas 4, kelas 5. Jadi kita tetapkan sasaran itu. Dan sasaran ini seterusnya boleh diterjemahkan kepada KPI. KPI untuk semua agensi yang terlibat. Tak kisahlah agensi persekutuan ke agensi negeri. Dan KPI ini adalah KPI yang boleh diukur. Macam dalam suatu organisasi juga. Macam kita kata tu ada KPI untuk individu. Individu punya KPI itu menyumbang kepada KPI jabatan. KPI jabatan menyumbang kepada sasaran organisasi. Jadi mengambil orang kata tu konsep yang sama, kita harus tetapkan orang kata tu sasaran kualiti air ini. Dan bagi saya, sebagaimana yang kita bincang tadi, sebab sumber air ini dia berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi yang seharusnya menetapkan sasaran kualiti air ini adalah kerajaan negeri sendiri. Jadi saya melihat dari segi aspek begitu. Okey doktor, satu persoalan yang ingin saya kongsikan juga bersama dengan doktor bila doktor sebut tentang sasaran kualiti air itu. Saya tahu doktor adalah pakar kualiti air. Secara keseluruhannya, bagaimana pandangan kualiti air di negara kita sekarang ini, Dok? Secara ikhlasnya. Kualiti air, okey. Kualiti air sungai, kualiti air sungai. Kualiti air sungai. Tahun demi tahun, semakin lama semakin tercemar. That's why yang bila saya sebut pasal sasaran tadi, sebenarnya nawaitu saya bukan sahaja berkenaan dengan pembaikan kualiti air. Sebab ramai orang bila kita sebut pasal sasaran, dia cerita pasal dia nak baikkan kualiti air itu. Tidak. Bagi saya itu aspek yang kedua. Aspek yang pertama adalah macam mana kita nak pastikan bahawa sungai-sungai di negara kita ni tidak menjadi tercemar tahun demi tahun. Itu tujuan sasaran tu. Saya ambil contoh, kalau segmen sungai di Semenyih sekarang contohnya, di Semenyih. Di Sungai Semenyih sekarang ni, kelas dia antara kelas 2 dengan kelas 3. Macam mana kita nak pastikan bahawa kualiti air di Sungai Semenyih itu tidak jadi kelas 4, kelas 5 tahun akan datang. Sebab pembangunan dia sentiasa berterusan. Jadi bagi saya itu orang kata tu persoalan yang orang kata tu harus orang kata tu lebih penting lah bagi saya, yang harus dipertimbangkan. Jadi barangkali Fadil, respon anda kepada apa yang disebut oleh Dr. Zaki. Terima kasih Dr. Zaki. Ini rakan Dr. Zaki ni dulu rakan saya pada Friends of River dan juga Journey of Water. Anjuran WWF dulu. Memang betul, sebenarnya kualiti air ni ada 5 macam dia beritahu. Kualiti air yang sangat bersih itu kelas 1, di mana antara cara kita menilainya adalah kalau ikan yang ikan kelah boleh hidup dalam sungai itu adalah sungai kelas 1. Kalau dia tak boleh hidup yang sungai yang tercemar. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih boleh dirawat. Kalau kelas 4, kelas 5 ni, kelas 5 dia kayak air mati lah. Dia tak boleh dirawat, apatah lagi untuk diedarkan kepada pengguna. Jadi cadangan daripada Dr. Zaki bahawa kita perlu wujudkan satu segmen ataupun penetapan KPI bahawa macam mana kita nak pastikan kalau dia ada kelas 2 dia tak pergi ke kelas 3. Sekurang-kurangnya dia berada di kelas 2 ataupun lebih baik pergi ke kelas 1. Hal ini macam dinyatakan oleh Dr. Zaki, kita setuju bahawa perlu adanya kerjasama di antara agensi termasuk dengan kerajaan negeri, macam mana kita nak menambah baik kualiti air sungai. Macam dia kata tadi, kualiti satu benda lah, macam mana kita nak pastikan dia tak jadi lebih buruk. Ini yang diusahakan oleh kementerian melalui satu projek nama dia Projek Denai Nasional. Projek Denai Nasional ni adalah mewujudkan rangkaian laluan ataupun laluan rekreasi di sungai sepanjang 10,000 km. Untuk makluman tuan, antara projek yang sebegini yang telah ada, tuan boleh pergi dekat Sungai Langat,
berhadapan dengan UKM tu, setiap hari Sabtu ada Friends of Rivers. Dia buat kerja-kerja di situ. Friends of Langat Rivers. Jadi ada juga Friends of Melawati dan sebagainya. Yang terkini merujuk kepada usaha projek international ni adalah apa yang berlaku di Sungai Gong yang dilaksanakan pada kira-kira minggu lepas, di mana kita pergi dan kita turun dan wujudkan denai. Kenapa kita wujudkan denai ni? Yang pertamanya, kita nak supaya orang ramai sendiri mengambil tanggungjawab menjaga sungai berhampiran. Saya rasa paling berkesan adalah orang ramai, individu. Kalau kita sayang sungai kita, kita akan pastikan tak ada orang nak cemarkan sungai itu. Kita akan jadi orang yang pertama yang akan maklumkan kepada pihak berkuasa ataupun pihak bertanggungjawab seandainya ada usaha atau perbuatan nak mencemarkan sungai. Jadi apabila denai sungai itu wujud dan jadi kawasan rekreasi, ramai orang datang, kita juga nak mereka tak buang sampah mata-mata. Kadang-kadang tempat rekreasi ni jadi tempat buang sampah kan. Jadi projek international ni adalah satu projek pemantauan secara tak langsung. Kita tak perlu nak letak CCTV sebagainya. Kadang orang CCTV efektif ke? Kan kena curi dan sebagainya kan. Jadi biar mata-mata manusia ni yang menjadi pemantau. Dan akhirnya dia yang akan menjaga, memastikan bahawa sungai di kawasan dia cantik. Barulah dia datang nak buat rekreasi. Okey, saya juga nak dapat semula pandangan daripada Dr. Zaki. Barangkali doktor, harapan doktor sendirilah dan apa yang doktor harapkan. Kita ada Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, dan apakah KASA itu cukup perkasa sebenarnya untuk menghadapi situasi yang ada sekarang ini, dan apakah anda menjangkakan bahawa mungkin bila kita bercakap tentang pencemaran sungai dan sebagainya, ianya akan terus berlaku sekiranya tidak ada langkah-langkah positif ataupun proaktif yang dilakukan oleh pihak kementerian sendiri? Ya, okey, terima kasih Syakawi. Okey, saya melihat perkara ini daripada dua aspek. Daripada dua aspek. Yang pertamanya, apa yang berlaku di negeri Selangor ni, pencemaran yang berlaku di Hulu Muka Sauk, dia adalah disebabkan pembangunan yang rancak yang berlaku di negeri Selangor. Jadi isu-isu pencemaran yang melibatkan pembuangan sisa, pembuangan effluent, tawar dan sebagainya, ini melibatkan proses pembaik pulihan lembangan sungai itu sendiri, pembaik pulihan kawasan hulu sungai itu sendiri. Jadi kawasan hulu sungai itu harus diperbaiki di Selangor ni, sebab pembangunan di Selangor ni dia sangat mampan. That's why saya cerita pasal tadi itu, kita akan cerita pasal pencegahan pencemaran yang akan datang, pencemaran industri-industri dan punca-punca yang berisiko tinggi dan tidak bersesuaian untuk berada di hulu sungai. Jadi Selangor ni jadi itu orang kata satu aspek. Tapi pada aspek yang kedua pula yang saya lihat adalah untuk negeri-negeri lain di mana pembangunan hulu sungai dia tidak lagi rancak sebagaimana yang berlaku yang ada di Selangor, yang mungkin masih ada peluang untuk orang kata tu mencegah ataupun mengurus pembangunan hulu sungai dengan lebih mampan, maka mereka masih ada orang kata tu pilihan untuk mencegah dan untuk memastikan bahawa pencemaran yang berlaku di hulu tidak sampai ke muka sauk. Sebab saya tahu sekarang ni ada di beberapa negeri yang ada pembangunan baru yang berada di hulu muka sauk. Nanti pihak kalau tidak dijaga dengan betul, nanti kalau ada berlaku insiden-insiden lagi, nanti Encik Fazil kena turun ke negeri lain. Bukan saja. Betul. Okey, sebelum kita berpisah doktor, satu soalan dan saya ingin jawapan yang ikhlas daripada doktor sendiri. Apakah pencemaran sungai ini akan terus berlaku seperti apa yang anda sebut kalau tidak ada kawalan yang ketat daripada pihak-pihak yang berwajib? Tetapi apakah dari jangkaan, dari pandangan anda bahawa gangguan bekalan air ini akan berlaku lagi? Mungkin bukan saja di Selangor tetapi di negeri-negeri lain. Bagi saya, macam saya sebut selama ni lah, bagi saya di negeri Selangor, sebab pembangunan dirancak, bagi saya risiko tu tetap ada bagi saya. Dan kebarangkalian selagi risiko pencemaran tu tetap ada, kebarangkalian berlaku pencemaran tu tetap ada bagi saya. Itu pandangan saya lah. Jadi di negeri Selangor ni memerlukan orang kata tu mungkin memerlukan masa sedikit lah, masa sedikit. Walaupun bagi saya penguatkuasaan tu saya setuju memang penting, tapi kadang-kadang saya kesian tengok pegawai penguatkuasa tu, you nak letak dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 360 hari.
setahun macam kadang-kadang bagi saya tak praktikal. Lembangan sungai ni besar. Saya orang lapangan, saya turun ke sungai. Tadi video tu daripada saya tadi, video yang berbuih tu, Sungai Pajam. Saya turun tahun 2006. Video tu saya turun Sungai Pajam, sungai berbuih yang di tadi tu tahun 2006. Masa tu saya post dekat media sosial saya. Memang masa tu Sungai Pajam tu dah berbuih dah. Saya berbuih. Jadi itu yang saya kata tadi, aspek yang saya lihat yang kata tu kalau berlaku, kalau di negeri Selangor dia memerlukan risiko tu masih ada. Tapi di negeri lain macam saya sebut tadi belum terlewat lagi. Belum terlewat lagi. Perlu ada perancangan yang rapi, perlu ada strategi-strategi yang rapi. Strategi dia banyaklah. Jadi di negeri-negeri lain sebelum berlaku pastikan orang kata tu kita mengambil langkah-langkah yang strategik, yang elok. Jadi itu sebenarnya lebih yang kata tu lebih bijaklah bagi saya Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Insinyur Dr. Zaki Zainuddin kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Jadi walaupun agak terputus tadi hubungan kita buat seketika, tetapi akhirnya kita dapat juga sembang-sembang di ruang bicara ini. Terima kasih doktor. Kita jumpa lagi insya-Allah. Baik, di penghujung ni tak banyak lagi masa yang tinggal Tuan Fadzil, daripada apa yang Dr. Zaki sebut, harapan beliau dan sebagainya. Dan kita tentunya masih ingat apa yang berlaku di Sungai Kim Kim misalnya. Dan kita tidak mahu insiden seperti itu berulang lagi. Tetapi sekiranya tidak ada langkah-langkah tegas yang diambil oleh semua pihak yang terlibat, barangkali ianya bukan mustahil bahawa benda ini akan ataupun isu seperti ini akan muncul semula. Jadi harapan daripada Fadzil sendiri. Terima kasih Encik Syarkawi. Harapan pihak SPAN dan juga semua warga yang terlibat dengan menjaga sumber air ini adalah tugas bagi memastikan kemaslahatan ataupun kesejahteraan sumber air mentah ni tugas semua. Bukan sahaja pihak penguatkuasa dan sebagainya. Kita adalah pengguna air. Tak ada seorang pun yang boleh kata dia boleh hidup tanpa air bersih. Kita adalah pengguna air dan kita bergantung pada air. Jadi menjaga kesejahteraan air adalah tanggungjawab kita. Betul. Jadi apabila macam apa yang dinyatakan oleh Dr. Zaki, apabila pencemaran telah banyak berlaku di Selangor, jadi agak sukar dah kita nak buat itu dan ini kerana pembangunan yang begitu rancak. Jadi ketika kita masih ada peluang untuk membuat pembetulan ataupun penambahbaikan terhadap cara kita melayan air ni, layanlah air dengan baik. Kalau kita tidak melayan air dengan baik, apabila sumber air mentah itu semakin teruk kualitinya, turun pada grade 3, 4 dan 5 atau 4 dan 5, pada ketika itu baru kita nak start komplain ataupun merungut. Ketika tarikh terpaksa disemak semula kerana kos untuk merawat air makin meningkat, saya rasa sudah terlewat. Dan akhir sekali SPAN saya kira akan terus memainkan peranan yang berkesan sebenarnya dalam usaha untuk membantu pemulihan gangguan bekalan air dan sebagainya. Jadi mungkin harapan dan juga janji anda. Ya, pihak Suruhanjaya Pemerintahan Negara sangat komited dalam memastikan bahawa bekalan air yang setimpal ataupun berkualiti juga perkhidmatan pemotongan yang sewajarnya diterima oleh pengguna, dan kami bergerak ataupun bekerjasama dengan pihak kementerian secara rapat dan juga semua operator air di pemotongan berusaha untuk memastikan bahawa kualiti perkhidmatan itu dipertingkatkan ataupun dijaga supaya pengguna dapat menerima bekalan air secara langsung ataupun secara terus. Pun begitu, seperti gangguan yang berlaku ini, kami pun tak berasa senang hati dan kami bersimpati dengan mereka yang terjejas akibat gangguan bekalan air ini. Tapi yakinlah bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air dan agensi di bawahnya sedang memikir ataupun nak melaksanakan perkara-perkara yang akan membantu pengguna untuk hidup lebih selesa di masa hadapan. Jaga dan lestarikan sumber air kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Fadzil Ismail, iaitu Pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Haiwal Pengguna Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan kita juga tentunya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih pada seorang lagi tetamu yang kita sembang-sembang melalui kemudahan Skype, iaitu Insinyur Dr. Zaki Zainuddin yang merupakan pakar kualiti air dan permodelan kualiti air. Jadi kita harap apa yang berlaku ini seharusnya lah menjadi pengajaran kepada kita sebenarnya, dan semua pihak harus memainkan peranan dalam usaha untuk menjaga bahawa kualiti air di negara kita ini sentiasa berada di tahap yang kalau boleh dia tahap yang tertinggi sebenarnya. Itu juga harapan SPAN sebenarnya, tuan. Betul. Jadi terima kasih kepada semua yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi.